Jadi tuan-tuan, tarekat ni orang ramai tak tahu kerana tersorok. Tadi Imam Ghazali, kita ambil contoh lagi, cerita ni jarang tuan-tuan boleh dengar. Contoh lagi, di Mesir ada seorang alim besar. Kalau Imam Ghazali meninggal dunia 505 Hijrah, alim besar ni meninggal dunia 660 Hijrah. Siapa dia? Izzuddin Ibnu Abdul Salam. Dia seorang ulama yang mahir di bidang fiqh dalam mazhab Syafi'i. Izzuddin Ibnu Abdul Salam. Beliau belajar tarekat pun dah lewat tuan-tuan. Itu pun ada sebabnya. Sebabnya apa? Seorang ulama besar yang dituduh sesat di Maghribi dihalau oleh kerajaan atas permintaan ulama fiqh fuqaha, iaitu Abu Hasan As-Sadzali. Beliau sampai di mana? Di Iskandaria. Dapat sambutan ramai. Jadi Izzuddin Ibn Salam ni ulama besar pada masa itu, kerana beliau bergelar Sultanul Ulama, Raja Ulama. Beliau terus belajar tarekat Sadzaliyah, yang dipimpin oleh Abu Hasan Sadzali. Cuba kita tengok, Izzuddin Ibn Salam pun belajar tarekat ni dah lewat. Itu pun disebabkan ada seorang ulama yang terkenal daripada Maghribi sampai ke Mesir di Iskandaria, Abu Hasan As-Sadzali. Begitu juga murid Abu Hasan ni, begitu juga murid kepada Abu Hasan, iaitu murid kepada Abu Abbas Mursi yang bernama Ibnu Athilah, pengarang kitab yang kita gunakan dalam kuliah di sini, kitab Hikam Ibnu Athilah. Ibnu Athilah itu dia belajar tarekat pun dah lewat. Kerana apa? Dia merupakan seorang ulama fiqh yang anti tarekat, anti tasawuf. Seperti datuknya, seperti bapaknya. Sudah jadi tradisi. Datuknya Syekh Abdul Karim, memang anti. Dia memusuhi Syekh Abu Hasan Sadzali. Sampailah kepada cucunya. Cucunya pun memusuhi murid Abu Hasan Sadzali, iaitu Abu Abbas Mursi. Tapi kehendak Allah tuan-tuan, Allah Ta'ala beri hidayat kepada Ibnu Athilah yang tadinya musuh besar. Satu hari dia terfikir, aku ni tak pasal-pasal nak musuh Abu Abbas. Aku ni tak pasal-pasal kata tasawuf tarekat ni sesat. Padahal aku tak pernah belajar. Jadi satu malam tuan-tuan dia curi-curi belajar. Dia terendap-endap masuklah dalam pengajian Abu Abbas Mursi. Bila dia dengar tuan-tuan dari awal hingga akhir, dia sangat kagum. Apa dia kata? Aku dapati apa saja yang keluar dari lidah Abu Abbas Mursi adalah merupakan mutiara-mutiara hikmah yang mengalir terus dari lautan ilmu Allah. Maka pada malam itu juga aku menemuinya dan aku minta izin untuk menjadi muridnya. Dia lewat tuan-tuan, kerana tersorok, malahan kan dia curiga. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal pun terlambat. Akhir sekali saya ceritakan, seorang ulama besar juga. Ulama besar ni mahir di bidang apa? Di bidang tauhid, ilmu kalam. Siapa dia? Syekh Fakhruddin Razi, Fakhruddin Ar-Razi, meninggal dunia tahun 606 Hijrah, 606. Tadi Izzuddin 660. Yang ulama ini meninggal dunia 606 Hijrah. Siapa dia? Fakhruddin Ar-Razi. Dia ni pakar ilmu tauhid, ilmu kalam. Orang ramai tahu dia ni boleh bagi pada kita dalil sehingga 1001 dalil untuk membuktikan wujudnya Allah. Jadi dikenalilah dia ulama yang mempunyai dalil
1001 dalil membuktikan wujudnya Allah Ta'ala. Jadi beliau dipanggil orang ya, ke sana kemari bagi syarahan ya. Bila beliau bersarah ramai orang, sebab ini ulama besar, dan beliau dianggap sebagai mujaddid abad ke-6 ya. Karena beliau meninggal dunia 606, maka beliau dianggap oleh umat Islam sebagai mujaddid abad ke-6. Mujaddid ni tuan-tuan 100 tahun seorang. Jadi abad ke-6 Hijrah ini yang dianggap menjadi mujaddid ialah Syekh Fakhruddin Ar-Razi ya. Dia ini belajar tarekat, sudah juga terlambat. Itu pun ada sebab tuan-tuan ni. Sebabnya apa? Ketika dia buat syarahan perdana lah katanya ya. Orang ramai cukup minat. Tengah ini syarahan tentang apa? Tentang akidah, tentang tauhid. Tapi ada seorang hamba Allah, orang macam tua lah ya. Dia tak peduli ya. Dia bukan menghadap sangat pada siapa ni Fakhruddin ni. Dia macam tak peduli, tulis sana tulis sini, tengok tempat lain. Jadi itu menarik perhatian si Fakhruddin. Lalu dia pergilah kepada orang tua ni ya. Kalau sekarang lah bahasa kita pakcik ni kenapa tak ambil ira saya bercakap, orang lain semua ambil perhatian, pakcik seorang aja ya. Tapi orang tua ni tuan-tuan tak jawab soalan dia. Sebaliknya orang tua ni tanya satu soalan, betul ke kenapa apa soalan dia, mengapa bukan itu ya, betulkah kalau kita ingin mengenal wujudnya Allah itu kita terpaksa mengetahui 1001 dalil? Itu soalan dia. Bila Syekh Fakhruddin ni mendengar soalan ini, dia terkejut. Ini bukan orang bodoh ni. Ini bukan sembarang orang boleh buat soal macam ni. Ringkas itu tuan-tuan, orang tua yang disoal ni, yang buat tak tahu aja ni, bukan dia buat tak tahu, dia terfikir-fikir ya. Menurut apa yang telah dialami, tak perlu berdalil sampai 1001 ya. Sebab itu dia tanya, betul ke kalau kita nak kenal wujudnya Allah tu mesti kita ada 1001 dalil? Dia nak pastikan dia dapat mengenal wujud Allah tanpa 1001 dalil. Jadi dia tanya, betul ke, kenapa ya, orang. Jadi Syekh Fakhruddin ni pun dia terperanjat. Pendek cerita tuan-tuan, rupanya orang itu orang alim, ulama tasawuf, Syekh tarekat Kabrawiyah. Siapa namanya? Syekh Najmuddin Al-Kubra. Akhirnya tuan-tuan menjadi sebab cerita tadi, Fakhruddin ni akhirnya di muridnya. Pun sudah terlewat. Sebab apa? Tarekat ini tersembunyi, tidak didedahkan. Ini pun saya berani pasal apa? Mendedahkan, ada ketah kerja. Kalau tuan-tuan report pada Jabatan Agama pun kata saya, ini Mufti Terengganu minta saya tulis. Takkanlah saya tak boleh baca di sini. Ini bukan saya buat-buat ni. Lama juga saya nak bercakap tentang tarekat ni, saya takut sebab nanti orang terperanjat. Tapi bila dah ada ketah kerja, kebetulan anjuran Jabatan Mufti, saya beranilah. Kalau tuan-tuan tak percaya, telefonlah Datuk Zulkifli, Mufti Negeri Terengganu. Jadi tuan-tuan, Syekh Najmuddin Al-Kubra akhirnya jadilah guru orang alim ini. Kan saya pernah cakap di sini kata-kata Syekh Najmuddin Al-Kubra. Apa kata beliau? Syariat itu seperti kapal, tarekat itu seperti lautan, hakikat itu seperti mutiara di tengah lautan. Siapa mau mutiara di tengah lautan, mestilah naik kapal syariat, belayar di lautan tarekat. InsyaAllah Allah akan kurniakan mutiara hakikat. Itu kata-kata beliau. Sebab itu dia seorang sufi dan bertarekat. Tarekatnya dinamakan tarekat
Kabrawiyah. Cerita-cerita seperti ini tuan-tuan banyak. Saya sendiri belajar tarekat pun dah lewat, umur dah 42. Makna lewat lah. Itu pun bila saya belajar, mula-mula saya belajar tuan-tuan, saya dah cerita di sini dulu. Kaki saya sebelah dalam tarekat, sebelah di luar. Makna hati-hati sangat. Betul ke ni tarekat ni? Betul ke tarekat ni? Lama rupanya betul. Sejak tahun berapa? 82 sampai sekarang. Sudah banyak tahun jugalah. Kerana itulah tuan-tuan, tarekat ini tidak terkenal. Sehingga setengah ustaz kata, tarekat ni tak ada dalam Islam. Mana tarekat ada? Kalau ada tentulah. Ini orang yang belajar Azhar sendiri. Saya ada dua kawan. Dua kawan ni ada ijazah Azhar. Ijazah PhD Azhar di bidang syariah. Dua-duanya sama. Di Azhar pun kawan baik. Pergi kuliah sama, balik sama. Satu masa berkelahi depan saya, tengah makan ni, tengah meja berkelahi. Tapi bukan kelahi macam mana tuan-tuan. Yang seorang ini tuduh, kenapa engkau ni dah balik Malaysia ni tak macam dululah? Engkau kan kawan aku, sama-sama belajar, sama ambil madrasah yang sama, syariah, ijazah pun sama. Tapi engkau balik ni asyik-asyik awak bela-bela tarekat, war-warkan tarekat. Kenapa? Jadi kawannya ni jawablah, betul, kita sama-sama universiti Azhar, ambil syariah sama, dapat ijazah pun tahun sama, tapi ada beza. Bila kita naik bas balik rumah, engkau balik ke rumah tidur, aku turun bas, aku pergi ke masjid Masjid Husin ke masjid dekat-dekat Azhar tu. Aku sembahyang asar situ, lepas asar aku belajar tarekat Ja'fariyah, engkau tidur. Itulah sebabnya aku balik ke Malaysia, aku bela tarekat, engkau takutkan orang ramai tentang tarekat. Pasal itu je bezanya tuan-tuan. Kan dua orang ni sama-sama Azhar, yang satu belajar, yang satu tak belajar, kerana tidak didedahkan. Di Azhar tuan-tuan, tasawuf dia diajar, tapi tarekat ni pandai-pandai lah. Bulan 12 hari itu saya pergi ke Kairo, saya tengok pelajar-pelajar sana macam tu. Mana yang aktif, dia balik nanti nak berilmu, hari-hari minggu lepas asar tu dia akan pergi ke masjid sana. Kebetulan pada satu hari itu saya pergi sebuah masjid, Dr. Yusri. Dr. Yusri ni doktor perubatan, tapi dia minat dalam bidang Islam dan bidang tasawuf. Dia ada rumah di sana, di Mesir ni. Buat masjid senang tuan-tuan. Dia ada rumah tu macam kedai 3 tingkat. Di bawah tu ada ruang macam tempat kereta. Dia buat masjid, ditulis masjid Dr. Yusri. Budak-budak Malaysia belajar situ ramai. Lepas zuhur sampai asar, lepas asar baru balik. Budak-budak Malaysia ada juga, yang nak ilmu, yang tidur pun ada. Itu bukan seorang tuan-tuan, mana-mana nak belajar di luar daripada kampus Azhar. Macam tu. Yang balik di sini dia kata mana ada tarekat kerana tak belajar, jadi pemalas sana. Mana yang rajin, insya-Allah. Setengah di sana ada rumah Pahang, rumah Selangor. Setengah-setengah pelajar tu yang rajin, dia ada program syarahan tasawuf, syarahan tarekat. Kadang-kadang mereka panggil ustaz-ustaz yang terkenal, guru-guru pondok yang terkenal di Malaysia pergi sana buat syarahan. Macam yang selalu pergi ke sana, siapa itu? Siapa nama? Ustaz Sahul Hamid, Ustaz Suhaimi Terengganu, selalu pergi sana buat syarahan dekat rumah Pahang, rumah Selangor, kan mana-mana, rumah Melayu. Jadi untuk malam ni tuan-tuan, cerita sajalah. Kesimpulannya, tarekat itu adalah ajaran Islam, kemudian diistihadkan oleh orang-orang sufi.